أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يسر كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك سهل يسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini bertemu untuk kita sama-sama muzakarah dan juga kita teruskan lagi ilmu tajwid, asas ilmu tajwid yang mana kita dah mula beberapa bulan dan alhamdulillah bersama kita dapat mengenal hukum-hukum tajwid yang asas-asasnya hampir semua kita dah belajar dan juga kita muzakarah bersama. Hampir habislah hukum tajwid tu dan tinggal lagi beberapa hukum-hukum lagi dan juga bab-bab yang agak berat dan juga agak berisi sikit maksudnya tak dapat kita nak habiskan dalam satu kelas. Bab-bab yang baki lagi ini perlu kepada usaha bersama untuk kita memahaminya dan juga dapat kita menguasainya insya-Allah. Kita mencuba dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan dan selalu kita doa semoga Allah beri kefahaman yang baik dan juga dapat kita beramal dengan ilmu yang kita belajar bersama insya-Allah. Sementara kita tunggu yang lain, jadi muqaddimah seperti biasa kita akan ulang dan ulang murajaah kita untuk kita ingat selalu dan juga kita biasakan diri untuk menerangkan, menjelaskan hukum-hukum itu kepada diri kita dulu dan juga bila kita dah faham apa yang kita jelaskan kepada diri kita, insya-Allah orang lain pun tumpang faham juga. Sebab ilmu ni ada masanya memang kita nak kena share selalu. Ada masanya kita nak kena terangkan kepada orang, orang akan bertanya. Sebab ibadah membaca Al-Quran, dia akan berterusan insya-Allah. Atas kita lah sebagai hamba Allah mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, qari dan qariah ini, kalau kita istiqamah bersama Al-Quran seperti sebahagian sahabat-sahabat kawan-kawan kita dalam grup ini, insya-Allah alhamdulillah Allah takdirkan mereka banyak masa bersama Al-Quran. Dan mungkin antara kita ada yang separuh masanya dan juga sebahagian masanya ada untuk Al-Quran. Dan mungkin ada antara kita jarang-jaranglah, maksud jarang mungkin 2-3 hari baru ada kelas Quran ataupun dalam seminggu 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, itu dia kira jarang tu. Kalau boleh nak tiap-tiap harilah, tapi apakah dayanya sekiranya itulah jadual harian kita dan apa pun kita minta lah Allah Subhanahu Wa Taala ubahkan jadual dari keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Allahumma ya mughayyiral hauli wal ahwal hawil halana ila ahsani hal. Doa yang minta Allah Subhanahu Wa Taala ubahkan keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik. Jadi ialah kalau katalah dalam seminggu 1 kali baca Quran, kelas Quran, ibadah Quran, membaca Al-Quran, jadi rasa sangat-sangat rugi. Membaca dalam solat itu lain, membaca secara khusus, ibadah membaca Al-Quran secara khusus. Jadi macam saya sebut tadi, ada antara kita Allah takdirkan rezeki mereka hari-hari baca Al-Quran. Ada kelas tadarus, ada kelas online, ada kelas jumpa ustaz, ustazah. Alhamdulillah. Itu takdir yang terbaik. Minta Allah Subhanahu Wa Taala teruskan supaya dapat kita istiqamah sampai ke hujung usia kita insya-Allah. Ada antara mereka yang sebahagian-sebahagian dan ada antara kita mungkin jarang-jarang, jadi mintalah Allah Subhanahu Wa Taala beri kekerapan membaca Al-Quran insya-Allah. Jadi bila kita baca Al-Quran, bila kita ada dalam kelas Al-Quran, senantiasa kita perlukan kepada ilmu tajwid itu. Dan ilmu tajwid perlu kita faham, perlu kita terangkan kepada diri kita supaya kita dapat tatbik, laksanakan apa yang kita faham itu waktu kita baca. Yang pertama. Yang keduanya, bila kita betul-betul faham, contohnya lah yang selalu kita dalam kelas tajwid kita akan ulang-ulangkan hukum 5,
nun sakinah tanwin, hukum 3, mim sakinah, hukum dengung, segala dengung dan segala tak dengung, hukum apa lagi, hukum mad. Bila kita dah ulang-ulang terang-terang dan sebahagian dari kita pun alhamdulillah ambil bahagian menerangkan, menjelaskan ulang-ulang yang sama, waktu kita baca tu, waktu tu kita baca Al-Quran, hukum tu bila adanya kita berjumpa dalam bacaan kita, dia akan datang terus penjelasan tadi. Dia akan datang bersama bacaan kita. Bila datang bersama bacaan kita itu yang secara tak sedarnya kita, bacaan kita dah ada tajwid. Tak perlu kita nak fokus satu persatu. Dia akan datang sama-sama. Itu kita nak package itulah. Nanti kita nak package sekali dengan lagu, kita nak package sekali dengan tadabbur. Jadi peringkat tajwid ni nak sampai ke situ, mesti kita sendiri nak kena faham macam mana kita nak tahu hukum ini, penjelasannya sekian-sekian penjelasan. Kena sampai tahap itu, insya-Allah tuan-tuan puan-puan, bila saja baca Al-Quran, hukum tu datang sekali dengan bacaan tanpa kita nak tercari-cari ini dengung ke tak dengung. Ini tebal ke tak tebal. Ini panjang ke tak panjang. Dia datang terus. Jadi kita yang itu tak perlu kita fikir dah tajwid, kita fikir benda lain pula. Nak tadabbur, kan? Nak apa ni, wakaf ibtidah, nanti kita akan sekarang ni kita dah mula masuk dalam tajuk besar wakaf ibtidah semua tu. Jadi banyak benda lagi kita nak fikir dan juga kita nak perhati dalam kita waktu kita baca. Jadi untuk dengung, untuk panjang pendek, untuk tebal nipis, insya-Allah benda tu dah kita nak biasakan lidah kita, sekali kita baca datang sama-sama, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, mungkin kita terus untuk malam ni sebab kita nak masuk wakaf ibtidah lebih sikit dan kita nak baca, nak habiskan surah Al-Insan tu. Dah banyak minggu kita tinggal surah Al-Insan ya. Jadi mungkin untuk hukum-hukum yang mudahnya, yang selalu kita sebutnya, kita tinggal dulu malam ini. Contohnya hukum 5 mungkin kita tak sebut lagi. Hukum 3 mim sakinah pun tak sebut. Kita hukum mim dan dengung, mim dan nun sabdu pun kita skip. Kita terus qalqalah pun kita skip. InsyaAllah kita masuk hukum mat teruslah. Ya, kita masuk hukum mat. Mungkin antara kita ada antara mat-mat itu masih lagi kita confuse. Jadi kita terus masuk mat dan terus kita akan sambung tajuk baru kita, itulah wakaf ibtidah bahagian yang kedua insya-Allah. Okey, hukum-hukum mat. Mat antara hukum yang penting dalam bacaan sebab mat banyak berlaku dan banyak dalam ayat-ayat yang kita baca. Mungkin boleh dikatakan setiap baris ada saja hukum-hukum matnya. Jadi macam mana kita nak beza? Kalau kita tak boleh bezakan, jadi di situlah banyak berlakunya kesilapan kita. Kekurangan dari segi mat. Contoh yang paling kerap berlakunya, kalimah mat tidak dimatkan, kalimah panjang tak dipanjangkan, kalimah yang tak ada mat dipanjangkan. Ini banyak berlaku, kerap berlaku dalam minggu ni saja dah berapa ramai yang baca macam tu. Jadi termasuknya kita-kita lah, kalau kita tak hati-hati, dia akan terbaca dengan secara salah mat tadi. Jadi insya-Allah kita nak kena terangkan lagi dan lagi supaya kita tak melakukan kesalahan. Kalau berlaku juga, itu dah luar usaha kita, luar kemampuan kita yang kita dah tak boleh jaga, maknanya nak buat macam mana? Tapi kita dah usaha untuk supaya tak berlakunya salah dalam bacaan. Okey, mat ni, bacaan mat, dia punya faedahnya ataupun fungsinya dalam tajwid ataupun dia punya kedudukannya, kalau kita tak jaga, tak raikan hukum-hukum mat ini, maka dia boleh berlaku kekurangan, perubahan makna, kerosakan makna. Walaupun mat panjang pendek je pun, kan? Kita tengok panjang pendek je, tapi ada setengah-setengah contoh yang kita tak panjang, dia akan berubah makna. Ada setengah-setengah tempat, kalau kita terlebih panjang ataupun terpanjang pada tempat yang tak sepatutnya panjang, dia pun boleh berubah makna. Jadi dua keadaan tu. Kalau pendek, boleh berubah makna. Pendek pada tempat yang panjang sepatutnya. Dan kalau kita panjangkan tempat yang sepatutnya pendek, tak ada mat, pun boleh berubah makna.
Okey, itu dia punya faedah al-mad ataupun hukum-hukum mad ini boleh sampai ke tahap boleh mengubahkan makna, sebab itu penting. Okey. Contoh kita bagi contoh. Contohnya mak asli. Mak asli kita ambil contoh apa? Contoh yang mudah. Katakan makan dalam bahasa Arab apa? Makan dalam bahasa Arab. Siapa yang belajar bahasa Arab, ambil khusus bahasa Arab? Akala. Ini saja nak buat mukadimah bahasa Arab ni. Akala makan. Makan, siapa tak suka makan? Siapa tak perlu makan mestinya kena makan. Okey, akala makan. Okey, akala makan. Jadi kalau tak makan, lapar. Kalau tak makan, lapar. Jadi kembali kepada mat tadi, kalau katalah akala, la tu tak panjang kan? Akala makan tak panjang. Jadi kalau kita panjangkan akala, la tu kita panjangkan. Dengan akala pendek. Dua makna berbeza. Pada asalnya fa'akala, maka akala telah makan ia seorang. Akala. Tapi kalau kita panjangkan fa'akala, dua orang. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang cerita Nabi Adam dan juga Hawa. Bila makan buah di dalam syurga itu, maka digunakan fa'akala, dipanjangkan la, ditambahkan mad asli saja. Bezanya mad asli dengan tak ada yang mad asli. Fa'akala, akala tu untuk seorang, fa'akala untuk dua orang bila panjang. Itu dia punya makna dia. Jadi bila kita pendek dah berubah makna, kalau kita panjang pun dia akan jadi makna untuk dua. Okey. Jadi alhamdulillah mad ini penting dalam kita nak membaca. Sekejap. Okey, alhamdulillah kita terus masuk dalam mad terbagi kepada dua, asli dan far'i. Mad asli yang dua harakat. Yang tak lebih daripada dua harakat. Itu namanya tabi'i madnya, kalau namanya mad dua harakat lah. Okey, jadi mad asli, kalau sebutnya mad asli mesti nak kena ada tiga perkara. Siapa boleh ingatkan tiga perkara? Okey, tiga perkara mestinya ada dalam mad asli. Tiga perkara kalau kita nak kenal mad asli. Mesti nak kena ada tiga perkara ini. Nak kena raikan tiga perkara. Satunya ada huruf mad. Okey, kalau sebut huruf mad mesti nak kena package sekali, semua lengkap. Okay. Huruf mad yang huruf yang sebelumnya ada. Apa huruf mad? Berapa huruf mad? Alif, waw, ya. Okey, alif, waw, ya. Dan sebelumnya ada tanda baris yang sesuai dengan huruf mad. Okey, kalau kalau oleh atas orang dengan alif, kalau depan dengan waw, dan kalau bawah dengan ya. Okey, itu pertama. Yang kedua tak berjumpa dengan sabdu atau sukun. Dengan sukun. Kerana itu akan menaikkan taraf mad dia daripada mad asli ke far'i ataupun dengan hamzah. Okey, jadi yang keduanya selepas huruf mad itu tak ada huruf berbaris sukun. Kalau nak sabdu sukun sama je. Sabdu dan sukun sama. Sabdu sukun. Okay, jadi sabuk satu je. Jadi yang pertama tadi huruf mad kena sekali dengan setnya dan package-nya alif waw ya, yang sebelumnya huruf berbaris sesuai dengan alif waw ya. Yang keduanya selepas huruf mad itu tak ada huruf berbaris mati. Yang ketiganya berbaris mati kerana wakaf, kena sambung juga. Dan yang ketiganya tak ada huruf hamzah. Itu tiga perkara mesti nak kena wujud pada perkataan itu, barulah perkataan itu menjadi jadi hukum mad asli atau mad tabi'i, dua harakat qadar bacaannya. Qala, qila, yaqulu. Sekiranya kita sambung, itulah mad asli. Tapi kalau kita wakaf, qal, mati, itu tak boleh. Okey, mad far'i
pecahan selain daripada mad asli. Selain daripada mad asli dinamakan mad far'i. Mad far'i banyak mad far'i, dan mad far'i secara keseluruhannya kembali kepada sebab yang dua-dua sebab. Sama ada sebabnya mati dan sebab yang keduanya huruf hamzah. Dua sebab ini yang membahagikan pecahan mad far'i tadi. Okey, mad far'i yang pertamanya yang dalam bahagian hamzah, kita ambil hukum mad wajib muttasil. Okey, silakan. Macam mana kita nak kenal? Saya cuba, Ustaz. Okey, silakan. Mad wajib, mad panjang wajib lebih daripada 2 harakat. Muttasil sambung. Huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam satu perkataan. Ketika wakaf dibaca 4 atau 5 harakat. Kalau wasal boleh baca 6 harakat. Terbalik tu. Balik. Terbalik. Maaf. Ketika wasal 4-5. Wakaf baru. Wakafnya saya tulis terbalik. Jadi itu bagus, alhamdulillah. Jadi boleh betulkan. Ketika wasal 4-5, kalau kita sambung. Kalau kita wakaf ditambah satu lagi jadi 6. Jadi 4-5-6. Sebab apa? Kalau kita wakaf dia dah menyerupai dengan ma'rif sukun yang kita akan sebut sekejap lagi nanti. Okey, contohnya as-sama, malaikah, kan dalam satu perkataan. Mana-mana huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan, itulah mad wajib muttasil. Okey, mad jaiz munfasil, silakan. Okey, mad jaiz munfasil. Boleh ambil bahagian siapa-siapa, muslimin, muslimat, boleh. Boleh terangkan. Okey, Ustaz, saya cuba. Okey, Haji Hanafi, silakan. Huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Okey. Lepas tu dia punya wajah dia berapa? Berapa harakat panjang? Wajah dia 4-5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Contoh? Contoh ya ayyuhallazi. Ya ayyuha. Qul ya ayyuhal kafirun. Selalunya contohnya kita sediakan contoh dalam ayat lazim, baru kita senang cari. Qul ya ayyuhal kafirun, ataupun dalam surah Al-Ikhlas dalam surah Al-Kafirun lah, la a'budu wa la antum, semua itu mad jaiz. Sebabnya bertemu huruf mad dengan huruf hamzah dalam kalimah yang lain-lain, berasingan, itu namanya munfasil. Okey, alhamdulillah. Itu kita dah kenal mad jaiz munfasil. Okey, mad tak ikut susunan lah, saya dah lupa susunan. Mad yang berikutnya kita terus mad badal. Okey, mad badal. Macam mana? Silakan mad badal. Siapa nak cuba mad badal? Macam mana kita nak kenal mad badal? Kadang-kadang ilmu kita dapat itu dengan kita penerangan yang kurang ataupun yang bertukar ataupun yang salah. Kadang-kadang bertambah ilmu. Sebab tu penting juga kita ambil bahagian ini, insya-Allah. Cuba, tak apa. Apa yang kita tahu je. Jadi kita akan tahu di situ, kita tahu sempurna ataupun kurang. Alhamdulillah. Ustaz, boleh cuba, Ustaz? Okey, silakan. Apabila hamzah bertemu dengan huruf mad, dia datang sebelum daripada huruf mad lah, yang 3 huruf tu. Okey. Hamzah sebelum huruf mad. Okey, itu ringkas. Hamzah sebelum huruf mad. Okey, tapi nak kena sebut di sini hamzah itu dibaca 2 harakat. Okey, betul. Yang diterangkan dalam mesej tu betul. Sebab ada juga hamzah datang sebelum huruf mad, mad lazim kalimi mukhaffaf. Al-ana kan. Hamzah datang juga tu.
Dan mat far pun sama juga. Dzakarain. Mat lazim kalimi muthaqqal pun sama juga. Allahu. Ada hamzah datang sebelum tapi 6 harakat. Jadi kita terangkan macam Haji Azhari sebut, hamzah datang sebelum huruf mat tapi hamzah itu dibaca 2 harakat. Yang saya tanya minggu lepas, ta'rif, definisi ataupun pengertian kepada mat badal secara ringkas, iaitulah setiap hamzah di dalam Al-Quran dibacakan 2 harakat. Tak kira hamzah itu atas, bawah, depan, asalkan dibacakan 2 harakat, itulah mat badal. Okey, alhamdulillah selesai. Contohnya amanu imana utu. Itu selalu kita simpanlah contoh ini untuk kita terangkan ataupun kita boleh bagi tahu kepada sesiapa yang bertanya. Okey. Mat badal selesai. Maddul lin. Okay, macam mana kita nak ertikan ataupun kita nak ringkaskan pengenalan maddul lin. Okay, siapa yang boleh cuba? Fadhal. Saya cuba, Ustaz. Okey, silakan. Mad lin terjadi sebab ada huruf mad, waw dengan ya yang sukun. Huruf mad ke huruf apa tu? Sebab ada huruf mad. Kalau huruf mad alif waw ya. Ini yang apa? Waw dengan ya. Waw dengan ya berbaris mati, itu kita nak kena namakan huruf lin. Oh ya, huruf lin ya. Betul. Huruf mad alif waw ya yang tak berbaris. Itu jangan kita bertukar yang lain. Kalau huruf untuk mad lin, kita kena sebut huruf lin, iaitulah waw ataupun ya yang berbaris mati, yang berbaris sukun sebelumnya. Okey, sambung. Sebelum berbaris atas atau dan diwakafkan. Okey, jadi ada 3 perkara. Ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Yang pertamanya, waw dan ya sukun perlu dipanjangkan. Waw dengan ya sukun perlu dipanjangkan. Dan nombor 2, sebelum huruf waw ya ada baris atas. Dan ketiga, huruf selepas waw ya diwakafkan. Kadar bacaan 2, 4 atau 6 harakat. okey. Okey, boleh terangkan macam ni. Yang pertamanya, waw, huruf lin waw ya berbaris mati. Yang keduanya, sebelum waw ya huruf lin itu berbaris atas. Yang ketiganya, selepas waw ya huruf lin itu, huruf itu berbaris mati disebabkan wakaf. Itu 3 perkara. Untuk mat lin, 3 perkara itu mesti kena ada, maka jadilah mat lin. Kadar bacaannya 3 wajah, qasrun, tawassut dan isba'. 2, 4 dan 6 harakat. Okey, alhamdulillah Syarif betul. Okey, mad arid lisukun. Okay, ambil yang mudah-mudah, nanti yang bahagian payah-payah nanti, yang susah-susah nanti habiskan insya-Allah. Okey, mad arid lisukun insya-Allah antara yang paling mudah, yang paling banyak dalam Quran, dalam bacaan kita. Kita kenal semua, tapi macam mana kita nak kenalkan balik semula kepada pendengar. Okey, siapa boleh cuba? Haji dia tak ada. Okey, okey, Galaxy, okey, silakan. Apabila mad tabi'i ketika wakaf dan sesudahnya terdapat huruf yang berbaris dimatikan. Semua huruf? Alif, waw, ya. Okey, yang huruf yang terdapat selepas mad tabi'i itu ini cara nak bagi pengenalan secara baru ni. Mana secara yang kita faham sendirilah. Okey, setiap mad asli, selepas mad asli itu ada huruf berbaris mati disebab wakaf. Itu cantik dah tu. Adakah setiap huruf yang selepas mad asli itu semua huruf daripada huruf hijaiyah ke ataupun ada pengecualian? Huruf mad aja, 3, alif, waw, ya. Okey, selepas huruf mad alif waw ya tu huruf mati. Huruf mati. Semua Huruf huruf mati. ke? Semua huruf boleh berlaku mad arid sukun ke? Bisa tu. Tak susah. Okey, contohnya kan Ar-Rahmanir Rahim. Okey.
Ar-Rahimi ma, kalau kita sambungkan itu mat asli kan, rahim kan. Okey, jadi bila kita berhenti mim tu mati. Okey, adakah di tempat mim ini semua huruf boleh ganti mim menjadi ma'ad sukun ataupun ada huruf-huruf tertentu saja? Tak nampak lagi. Tak ada yang faham tak maksud saya ni? Okey, tak apa. Sebab dia dah bagi pengertian baru tu, jadi kita nak kena jelaskan. Sebab kalau dah datang huruf tertentu, dia tak boleh jadi ma'arif sukun. Dia panggil ada tanazu', ada berebut kuasa di situ. Contohnya selepas selepas mad asli datangnya huruf hamzah. Kalau nak bagi pengertian macam tadi, datangnya huruf hamzah, maka huruf hamzah itu akan berebut dengan ma'arif sukun. Dia akan dapat kepada mad wajib. Okey, jadi kalau nak ringkaskan pengertian tadi, boleh sebut setiap huruf yang berbaris mati yang datang selepas mad asli tadi, kecuali hamzah. Bila hamzah itu dia akan jadi mad wajib yang ketika wakaf tadi kan. Wakaf mad wajib boleh sampai 6 harakat. Okey, jadi mad arif sukun, kalau selalunya kita akan sebut alif waw ya, sebelumnya huruf berbaris sesuai, selepasnya huruf sukun selain daripada hamzah, itulah mad arid lis-sukun. Okey, kalau kita kalau nak umumkan, dia akan jadi juga pada kedudukannya memang hamzah tu kalau berbaris mati selepas mad asli, memang syarat untuk mad arid lis-sukun tu dah cukup, cuma dia lebih kuat untuk mad wajib muttasil. Okey, ini tambah kemas lagi. Okey, alhamdulillah selesai mad arid lis-sukun. Lepas tu kita pergi kepada mad apa lagi kita belajar? Mad mad yang besar yang itu mad lazim lah. Mad lazim terbagi kepada 2, kalimi dan harfi. Kalimi maknanya kalimah, harfi huruf. Kalimi pula terbagi kepada 2, mutsaqqal dan mukhaffaf. Mutsaqqal iaitulah yang berat, yang ada sabdu. Ya, pengecamannya mudah. Mana-mana ombak dalam Al-Quran. Kalimah yang ada tanda macam ombak tu, selepas tanda ombak tu ada huruf bersabdu, berbaris, dan bersabdu ada tasydid, dan tasydid, maka itulah mad lazim kalimi mutsaqqal. Kalimi mutsaqqal yang perlu kita baca 6 harakat. Selepas 6 harakat kita relax. Jangan terus kita sebut huruf yang berikutnya, kena gantung sikit untuk kita tahqiqkan huruf yang bersyabdu, bertasydid itu. Sebab semua huruf yang tasydid itu adalah huruf mati, 2 huruf yang sama, huruf mati bertemu dengan huruf yang hidup. Jadi kalau kita terus masuk, dia akan hilang huruf mati itu. Contohnya waladdallin. Okey, itu lin tu tak ada huruf lam mati tu. Jadi kena gantung sikit. Waladdallin, lin sikit. Barulah lin lam tu mati, barulah kita sebut lam berbaris bawah lin. Itu mad lazim kalimi mutsaqqal. Dalam Al-Quran banyak sangat, nak kena cukupkan 6 harakat. Mad lazim kalimi mukhaffaf pula ada 2 tempat saja dalam surah Yunus. Al-anan, kalimah yang sama. Mad lazim harfi mutsaqqal, harfi mukhaffaf. Mungkin kita ringkaskan. Mutsaqqal, mad lazim harfi ini semua berlaku pada awailis suwar, awal-awal surah muqatta'ah yang dikenal dengan huruf-huruf muqatta'ah yang dibacakan sebiji-sebiji, sebutkan satu-satu. Beza antara mutsaqqal dan mukhaffaf di awal surah itu, mana-mana mad lazim harfi itu yang panjangnya 6 harakat, selepas panjang itu ada hukum idgham, itulah mad lazim harfi mutsaqqal. Contohnya lam mim, masuk ke dalam mim tu ada dengung kan, 2 harakat di situ. Itu mutsaqqal. Yang tak ada dengung, yang tak ada tasydid, mukhaffaf. Semuanya 6 harakat belaka. Okey, selesai mad lazim. Alhamdulillah. Lepas tu mad tamkin, kita kenal juga mad tamkin, mana-mana huruf ya yang bersabdu. An-nabiyyina huyyitum, ummiyina
Yang mana ya yang ada syaddah selepasnya huruf mad, maka itu hukumnya dia hukum sama juga dengan asli dua harakat. Cuma kita nak kena tekankan untuk ya, itu namanya tamkin. Kita nak kena pastikan ya sabdu itu disebut betul-betul. Ummiyin. Okey, mungkin itu ringkas. Dan juga mad apa lagi kita belajar? Mad iwad. Mad iwad, mana-mana perkataan yang diakhiri dengan fathatain dua baris atas, kecuali ta marbutah, ta simpul itu, maka bila kita waqaf, tak kira akhir ayat ataupun tengah-tengah ayat, kalau kita waqaf, tanwin itu kita gantikan dengan alif maddiyah. Hakima, alima, sami'a, dua harakat. Okey, selesai segala hukum-hukum mad, insya-Allah. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah mungkin kita dah belajar secara ringkas. Mana-mana alif lam dibacakan dengan lam mati itu kita kena izhar, jelaskan lam. Mana-mana alif lam yang kita baca dengan idgham terus ke dalam huruf yang berikutnya, asy-syams, an-najm, at-tariq. Itu semuanya alif lam syamsiyah ataupun idgham syamsi. Itu insya-Allah dalam praktikal kita nanti, dalam tatbik al-ayah nanti kita akan kenal dan kita akan jelaskan lagi. Okey, saya sengaja nak ringkaskan malam ini murajaah kita untuk kita masuk terus insya-Allah dalam takmilah bahagian yang kedua, waqaf ibtidah. Memandangkan waqaf ibtidah ini penting sangat dalam membaca Al-Quran. Dalam kita membaca Al-Quran, waqaf ibtidah ini sangat-sangat penting sebab dia berlaku setiap kali kita baca Al-Quran. Dia tak perlu jumpa apa-apa, dia tak perlu syarat apa-apa. Bila kita baca je, buka mulut je untuk baca Al-Quran, dah ada waqaf, dah ada ibtidahnya. Okey. Okey, jadi minggu lepas kita dah mula sikit sebagai mukadimah. Minggu ni insya-Allah, malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi apa yang kita dah bincang dan dah muzakarah minggu lepas, kita sambung terus insya-Allah. Bila sebut waqaf dan ibtidah dalam kita membaca Al-Quran, ulama tajwid telah mengasingkan tajuk ini secara besar-besaran lah. Sampaikan ulama tajwid ini mengarang kitab khas, al-waqf wal ibtida', waqaf dan ibtida'. Seolah-olah ilmu waqaf dan ibtida' ini satu ilmu yang besar yang ada kaitan dengan tajwid, dengan Al-Quran, tetapi berasingan pembahasannya secara detailnya. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok tajwid secara hukum, secara keseluruhan, dengung, panjang pendek, qalqalah, dia punya kesan kepada kesalahan sekiranya berlaku, boleh mengubahkan makna, boleh merosakkan makna dari segi binaan perkataan itu, kedudukan perkataan itu. Dia akan berlaku cacatnya, dia akan berlaku kurang sempurnanya sebutan kalimah itu. Sebutan kalimah. Itu hukum tajwid lah. Contohnya, idgham tak sempurna, panjang tak cukup, qalqalah tak bunyi qalqalah. Saktah ini hams terlebih hams. Ataupun macam tasydid tadi tak tasydid, tak ditekankan sebutan huruf-huruf yang ada sabdu. Maka itu dia akan boleh merosakkan binaan perkataan. Bila rosak binaan perkataan, boleh berubah makna, boleh rosak makna ayat. Jadi kita mempelajari tajwid, kita nak jaga perkara itu supaya tak berlaku. Bacaan kita insya-Allah selamat dan juga sebutan betul, makna pun sahih, maknanya sempurna. Bab waqaf ibtida' pula, bahasan dia lebih kepada makna ayat itu supaya tidak dikerat-keratkan, dipisah-pisahkan. Dia lebih kepada gabungan ayat. Bila diasingkan, bila dipisahkan, bila diceraikan, boleh berlakunya sempurna, baik, sempurna, ataupun boleh berlakunya kurang sempurna sampai kepada buruk makna ataupun dicela ataupun dilarang. Itu yang kita nak bahaskan, yang kita nak fahamkan. Jadi dalam keadaan kita baca, contohnya lah, kalau kita sebut secara mudah, bahasa Melayu pun boleh berlaku sebenarnya.
Bahasa Melayu pun boleh berlaku, tapi saya bukan nak terangkan bahasa Melayu tu macam mana. Saya pun tak betul pun bahasa Melayu saya kan. Jadi mungkin dalam grup kita ni ada cikgu bahasa Melayu pun, minta maaf lah. Contohnya nak bagi contoh gambaran secara mudah lah. Saya makan nasi lah. Saya makan nasi. Kita makan lagi. Tadi makan dah, ni makan pula. Okey, saya makan nasi nasi goreng. Lepas tu kita wakaf, saya makan. Sempurna kan? Tahu makan, tapi makan apa? Mesti nak kena terangkan. Ataupun saya makan, berhenti, lepas tu kita sebut nasi saja. Nasi goreng. Okey, kalau nasi goreng itu tak memberi makna nasi goreng itu kita makan ke, nasi goreng itu nak jual ke, nasi goreng itu dah basi. Itu jugalah gambaran kepada ayat Al-Quran. Contohnya kalau kita pisahkan kata-kata ataupun bacaan, bila kita wakaf, kita terus sambung kepada bacaan hukum ayat-ayat yang berikutnya, dia boleh jadi macam contoh bahasa Melayu tadi. Kan? Itu besarnya peranan wakaf yang sempurna, besarnya faedah mula ibtidak, baca semula itu dengan cara baik. Sebab itu sangat-sangat tak digalakkan, ini nasihatlah. Sangat-sangat tak digalakkan bila kita berhenti, kita terus sambung. Berhenti terus sambung, berhenti terus sambung. Dia akan berlaku macam tadi. Contoh paling mudah lah. Paling kesimpulannya, paling ringkasnya dalam wakaf ibtidah. Dalam kita membaca Al-Quran, bila kita nafas panjang ke pendek, bila kita berhenti terus sambung, berhenti terus sambung, takut berlaku macam makna dalam bahasa contoh Melayu yang saya bagi tadi. Jadi untuk selamatnya, kena belajar wakaf ibtidah. Ini pertamalah. Saya dah nak gambarkan betapa pentingnya wakaf ibtidah ni. Yang kedua pula, dia punya cabarannya, sampainya ulama-ulama tajwid pun nak membantu kita, usaha mereka dari dulu lagi, dari zaman Nabi sampai sahabat, sampai tabi'in dan juga salafus salih, sampai ke guru-guru kita, cikgu-cikgu kita, ustaz-ustaz kita sekarang, nak membantu kita tapi tak dapat nak membantu sepenuhnya. Dalam bab wakaf ibtidah memang tak dapat nak tolong. Macam mana pun dikarang puluhan kitab, ratusan kitab bab wakaf ibtidah, tak boleh membantu kita. Sebab wakaf ibtidah ini satunya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada setiap kita yang membaca Al-Quran. Nasiblah. Ada orang itu dia panggil, dia ada zauq, dia ada istilah dia ada kemahiran tersendiri untuk nak sempurnakan bab wakaf ibtidah. Kita tak bercerita, kita belum cerita lagi wakaf pada setiap penghujung ayat ke, wakaf setiap pada tanda-tanda yang tanda mim ke, tanda jim ke, yang itu kemudian. Kita cerita sekarang ni orang yang tiba-tiba nak wakaf, tiba-tiba baca tak ada tanda wakaf, dia berhenti. Jadi itu yang paling problem sekali tu. Bila tak ada tanda yang membolehkan kita berhenti, kita nak berhenti di mana? Kita nak patah balik, nak mula semula sekali, nak mula sambung lagi macam mana? Itu satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap pembaca. Sekiranya sempurna wakafnya dan ibtidaknya, maka itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh bantu siapa pun. Itu kita nak kena faham di sini. Macam mana sekalipun kita nak kena usaha juga, nak tahu macam mana kita nak berhenti, macam mana kita nak ibtidak balik. Okay? Dan juga insya-Allah sekiranya berlaku kekurangan pun dalam wakaf ibtidak ini, insya-Allah nawaitu kita dah belajar, usaha kita dah buat, kita dah lakukan, kita dah mencuba, tapi masih lagi kurang, masih lagi tak sempurna, anggapkan itu nasib kita dan juga pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang tak sama. Sebab antara kita ada yang nafas panjang, antara kita ada yang nafas pendek. Insya-Allah sedikit sebanyaknya perkongsian dan juga muzakarah kita bab wakaf ibtidah, insya-Allah membantu, insya-Allah. Cuma kita nak kena habiskan apa yang tertulis dalam nota ni. Nanti kelas yang terakhir ataupun bahagian terakhir nanti mungkin kita cubalah kumpulkan kaedah-kaedah ataupun teknik-teknik yang kita boleh cam ke, yang kita boleh tanda-tanda ke, pembantu-pembantu pecaman-pecaman kita lah. Itu mungkin kita boleh buat kesimpulan sendiri. Kalau nak cari dalam kitab tajwid memang tak ada. Dia tak ada, okey, mesti cara ni selamat. Tak ada.
Contohnya lah kan, tuan-tuan selalu kan cari huruf waw kan. Saya dah bagi contoh minggu lepas. Waw, kalau kita mula ada satu contoh tu, Bang Mat nyanyi lagi contoh. Kalau mula dengan waw, teruk makna dia. Berubahnya makna dia. Bahayanya makna dia. Rosaknya, tak sempurnanya ayat itu. Kita mula dengan huruf waw. Ada tempat-tempat bahaya juga huruf waw itu. Tak boleh juga. Bukan semua huruf waw boleh kita bergantung untuk kita nak mula semula. Okey, ini sebagai mukadimah yang kedua untuk malam ini dan kita terus masuk insya-Allah. Seingat saya minggu lepas kita dah mula makna waqaf tu apa dia? Berhenti. Makna ibtidak tu apa dia? Kita mula semula. Saktah kita dah baca. Qat'un kita dah baca. Okey. Malam ni saya nak takdim saya nak dahulukan kita kenal dulu jenis-jenis waqaf. Jenis waqaf terbagi kepada 3 bahagian. Ada setengah kitab tajwid dia sebut 4 bahagian. Okey, kita ambil yang 3 dulu. Yang pertamanya ittirari waqaf ittirari. Waqaf ittirari ni waqaf yang kita terpaksa waqaf. Waqaf tu makna apa? Kita berhenti kan? Bacaan kita berhenti. Berhenti bacaan kita. Jadi kita terpaksa. Kenapa terpaksa? Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Memberhentikan bacaan disebabkan pendek nafas atau sebab-sebab tertentu yang tak dapat dielakkan. Contohnya batuk, contohnya bersin, contohnya tersedak, contohnya apa-apalah sebab-sebab tiba-tiba datang kan berlakunya tu. Jadi itu terpaksa kena berhenti. Banyak berlaku di sini tiba-tiba. Hukumnya harus berhenti tetapi hendaklah dimulakan kembali pada kalimah yang diberhentikan atau ayat yang sebelumnya jika berhubung makna. Ini pun pendekatan ataupun penjelasan macam ni pun tak sesemuanya lah, tak semuanya. Asal kita terberhenti pun nak kena patah balik ke nak tengok kepada keadaan. Kadang-kadang kita terberhenti yang tempat yang memang dah cantik dah. Boleh je kita nak sambung terus. Jadi itu memang ulama tak boleh bantu kita. Macam mana kita nak tahu kata dah okey makna di sini ataupun boleh dah sambung terus, boleh patah balik. Itu memang tak boleh. Kita cuba insya-Allah, kita cuba cari insya-Allah macam mana kita nak tahu tanda-tandanya. Kemudian nanti kita akan cerita. Okey, jadi ittirari ni insya-Allah jelas Kalau berlaku juga paling selamatnya patah balik. Patah balik. Contohnya kita buat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabb. Itu batuk. Jadi jangan ambil bil alamin sebab rabb dah baca tadi. Terus baca bil alamin. Selepas batuk sambung bil alamin. Berlaku tak? Memang berlaku. Banyak. Batuk sampai kadang-kadang jawab salam, angkat call, bersembang seminit, tambah patah balik bil alamin. Padahal Rabbil itu satu perkataan. Dia dah kira dia dah baca Rabb tadi sebelum dia batuk tadi. Jadi selepas batuk tu bil alamin. Ini tak boleh sebab perkataan itu dah dipecahkan. Jadi kita kena batuk dulu, habis lepas semua patah balik, ambil semula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini antara contohnya kan. Terbersin ke, terberhenti ke bacaan kita, nafas kita pendek. Yang selalu yang bacanya nafas pendek lah. Yang selalu berlakunya nafas pendek. Jadi paling selamatnya bila kita terberhenti dengan nafas pendek, patah balik. Patah balik. Satu perkataan ataupun perkataan yang sama yang kita sedang baca tu, itu paling selamat lah. Paling selamat. Daripada kita terus sambung. Okay. Jelas? InsyaAllah. Ittirari. Ittirari terpaksa. Ada soalan? Ada tambahan? Okey, kalau tak ada apa-apa kita pergi kepada jenis wakaf yang kedua, iaitulah ikhtibari. Ikhtibari, ini jarang-jarang berlaku tapi berlaku juga, iaitulah pemberitahu ataupun untuk nak test, nak tahu pembaca itu tahu hukum ataupun tidak, tahu cara berhenti ataupun tidak. Memberhentikan bacaan kerana memberitahu sesuatu hukum atau menjawab soalan. Maksudnya di sini selalunya ikhtibari berlaku, kita baca di depan guru kita, guru Quran, tiba-tiba dia suruh berhenti. Dia suruh kita berhenti.
atas perkataan tertentu, dia nak tahu kita ni berhenti betul ataupun tidak. Jadi itu boleh kita berhenti. Itu jenis yang kedua cara kita nak berhenti. Jadi bila kita berhenti, dah tentunya guru kita akan mengiyakan cara berhenti kita betul ataupun tidak. Dia akan bagi tahu. Dan seterusnya kita akan sambung baca, tengok kepada keadaan itu, kalau boleh terus, kalau boleh patah balik, kalau perlu patah balik, kita patah balik. Itu waqaf ikhtibari. Yang pertama ittirari, yang keduanya ikhtibari. Jadi dalam bab ittirari tadi selalu berlaku, ikhtibar ini jarang-jarang berlaku, kecuali kalau ada guru kita, mungkin guru kita akan ikhtibar kita, dia test kita. Contohnya macam selalu kita juga minta siapa-siapa yang sedang baca, okey, cuba berhenti perkataan ini. Contohnya kan, kita nak tengok dia berhenti betul tak betul. Dalam tatbik surah Insan kita pun pernah baru ni kita nak minta qari-qari kita berhenti qawarira min fiddatin, qawarira, 2 harakat ke ataupun 1 harakat ke. Okey, itu antara contoh yang kita nak ikhtibar orang, kita nak check orang. Okey, wakaf yang ketiga inilah wakaf yang menjadi bahasan panjang bab wakaf ibtida, iaitu wakaf ikhtiyari. Ikhtiyari ini ataupun diterjemahkan biasa, mungkin kita boleh terjemahkan ikhtiyari ini pilihan sendiri. Ikhtiyari, kita yang pilih. Kita nak berhenti ke, kita tak nak berhenti. Okey, ikhtiyari ini yang akan pecah daripada ikhtiyari ini wakaf-wakaf, jenis-jenis wakaf, bahagian-bahagian wakaf yang kita sentuh dalam minggu lepas, kita akan sambung minggu ini insya-Allah. Ikhtiyari, memberhentikan bacaan pada tempat yang dibolehkan, hukumnya harus berhenti dan kita mula bacaan keadaan kita sebut tadi ya. Kalau kita boleh teruskan terus ataupun kita kena patah balik semula. Okey, jadi 3 wakaf ini jelas insya-Allah, ikhtiyari, ikhtibari dan juga ittirari. Tak perlu kita hafal semua ni. Kita dengar sahaja. Nanti insya-Allah kalau berlakunya ittirari, berlakunya wakaf ittirari, kita dah tahu dah caranya. Paling selamatnya kita patah balik. Ikhtibari ikut sajalah perintah guru kita nak suruh kita berhenti, kita berhenti. Dan wakaf ikhtiyari inilah kita yang menentukan kita nak pilih berhenti ataupun tidak. Ada satu wakaf lagi intizari, itu tak apa. Siapa-siapa yang nak mendalam bab-bab qiraat, dia akan tahu wakaf intizari itu apa. Okey. Terus kita sambung. Malam ni sambung sikit lagi. Tanda-tanda wakaf dan bahagiannya. Okey, saya tak ada dengar soalan, tak ada dengar kemusykilan, sama ada insya-Allah semua faham. Insya-Allah itu yang diharapkan. Ataupun masih mendengar dulu. Dan saya fahamlah hukum bab wakaf ibtida ni agak berat sikit. Bukan agaklah, memang berat pun. Dia nak kena tahu makna, dia nak kena tahu bahasa Arab, tapi dah nak tahu macam mana, kita nak kena redah jugalah. Kita nak kena cuba jugalah usaha kita macam mana, sejauh mana Allah nak bagi kefahaman insya-Allah. Okey. Boleh kita teruskan insya-Allah sikit lagi. Okey, bab wakaf, tanda-tanda wakaf dan bahagiannya. Minggu lepas kita dah sebut dah wakaf tam. Wakaf tam ini pecahan daripada wakaf ikhtiyari lah. Wakaf ikhtiyari yang biasa ni ataupun yang kita boleh pilih ni, sama ada kita nak pilih wakaf tam ke kafi ke hasan, kita yang pilih kita nak berhenti di mana. Okey, yang pertamanya wakaf tam. Wakaf tam ini maknanya sempurna. Sempurna, kalau tengok pengertian di sini, dia kata berhentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna maknanya dan tidak tergantung lafaz dan maksud pada kalimah yang berikutnya. Maknanya tam ini berhenti dengan sempurna dan tak ada kaitan dengan ayat yang berikutnya dari segi lafaz dan makna. Kalau sebut lafaz itu dari segi kedudukan sempurna ayat. Makna i'rabnya, kedudukan nahunya, sarafnya, itu lafaz. Kalau dari segi makna, dari segi makna lah, makna ayat itu sendiri, sirat dan surat itu maksudnya untuk tam. Jadi sempurna sangat makna tam tadi. Bila ada wakaf tam, eloknya kita berhenti sebab maknanya dah sempurna.
Dalam ini dia sebut, dia kata mim sebagai antara contoh untuk wakaf tam adalah tanda mim di dalam Al-Quran. Tanda mim di dalam Al-Quran, dan mim ini bukan mim yang panjang macam ni. Bukan mim yang ada kaki, mim yang tak ada kaki. Bezanya kalau mim yang tak ada kaki, yang ada kaki ni mim untuk iqlab. Kalau mim yang ekor pendek, yang ekor pendek itulah untuk wakaf lazim. Dalam surah Yasin ada fala yahzunka qawluhum. Muka surat yang terakhir. Okey, kita ambil ni lah contoh ada di sini ni. Ada di sini. Okey, contohnya di sini dia katanya antara contoh yang wakaf tam ini dalam surah Al-An'am. Innama yastajibu alladhina yasma'un. Nampak mim kecil tu kan? Mim yang ekor pendek. Bukan yang ada kaki ni. Okey, yasma'un. Kalau jumpa mim ini, mim yang ada ekor ni, maka kita berhentilah lazim. Sebab ini wakaf lazim. Mim tu tanda wakaf lazim dan sekaligus memberi memberi makna tam. Sempurna dari segi makna dan sempurna dari segi lafaz. Berhentilah di sini. Wal mauta yab'athuhumullah, sambung terus. Tak payah kita nak patah balik. Okey. Dan bukan kita nak kena tahu bukan mim sahaja untuk wakaf tam. Wakaf tam kebanyakan berlaku pada penghujung-penghujung ayat. Penghujung-penghujung ayat kebanyakannya wakaf tam. Tapi bukan wakaf tam saja penghujung ayat. Wakaf lain pun ada juga penghujung ayat. Ini yang kadang-kadang jadi tambah pening kita ni. Bukan nombor-nombor ayat 1, 2, 3 setiap surah itu semua tam, sempurna, tidak. Ada yang bukan tam, ada yang kafi, ada yang hasan, ada yang lain-lain lagi. Okey. Jadi tak apalah, kita ambil secara mudahnya. Peringkat awalnya, asalkan ada tanda mim kecil yang berekor ni, maka kita berhenti. Jangan kita sambung. Bila kita sambung, dia akan mengelirukan makna ayat itu. Kita ambil contohnya di sinilah. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Sesungguhnya mereka yang menerima ataupun menyahut itu alladzina yasma'un. Alladzina yasma'un, mereka yang mendengar. Mereka yang mendengar. Maksud mendengar di sini orang yang hidup lah. Wal mauta yab'athuhumullah. Wal mauta, dan orang-orang yang telah meninggal, orang telah mati. Yab'athuhumullah, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka itu. Jadi sempurnanya yasma'un berhenti di situ. Tapi kalau kita sambung wal mauta, kita nak sambung juga ayat ini. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Maknanya orang yang menerima dakwah ni, ada orang yang menerima dalam maksud ayat ini, saya nak kena rujuk kepada ayat sebelumnya. Orang yang menerima di sini orang yang hidup dan orang yang mati. Macam mana orang mati pun boleh mendengar? Sedangkan orang mati dah terputus hubungannya dengan kehidupan dunia. Mereka berada di alam lain. Sekaligus makna ini ayat ini menjadi dalil kepada hubungan kita antara orang yang mati, hidup dan mati, dunia dan barzakh, dua alam yang tak sama. Sebab itu ayat ini pun kita nak kena berhenti supaya tak kelirukan makna orang yang mati pun boleh mendengar juga ataupun boleh menerima suruhan ataupun apa yang dimaksudkan ayat sebelum ini. Okey. Begitulah segala mim kecil yang berekor ni dalam Al-Quran, sekiranya kita sambung, ayat itu akan timbulkan makna yang mengelirukan. Eloknya kita berhenti. Kalau tak berhenti, Ustaz, dosa tak, Ustaz? Okey, makna dia berdosa dari segi syaraknya tak ada pun satu ayat wajib kita berhenti, tak ada. Cuma kita akan mengelirukanlah. Mengelirukan bagi orang yang faham bahasa Arab tapi tak tahu ilmu Quran yang adanya mim di sini, dia akan confuse makna. Macam mana? Puncanya dari kita. Jadi seeloknya untuk selamat supaya tak mengelirukan, kita wakaflah. Tapi kalau kita tak tahu nak buat macam mana. Tapi sebenarnya kalau dia tak menjadi haram, kenapa? Sebab ramai lagi orang yang tahu hukum di sini kena berhenti. Jadi orang yang tahu kena berhenti, dia akan tahu kita yang tak tahu kenapa tak berhenti. Di situlah dia punya ni. Bezanya berhenti ataupun tidak. Nak
nak orang komen kita kenapa tak berhenti ke, ataupun kita nak selamatkan keadaan tak, supaya ayat itu tak dikeliru orang ramai. Maaf, Okey. Ustaz, ada yang ayat ni wa tawalla anhum yauma yad'u, tu surah apa Ustaz? Surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Fatawalla anhum yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Al-Qamar. Okey. Itu pun ada kan? Ada mim kecil kan? Ada. Okey, itu ada. Jadi untuk kita nak faham mim kecil ni sama juga. Kita kembali kepada Quran yang ada terjemah ataupun tafsir itu, kita cuba tengok. Kalau kita sambung makna, kalau kita gabungkan antara dua makna berpisah tu, dia akan mengelirukan. Kita yang baca terjemahan pun kita akan pening makna tu. Kenapa tiba-tiba makna jadi macam ni? Okey, jadi waqaf tamnya insya-Allah paling selamatnya semua ayat-ayat yang bertanda mim ni kita waqaf. Sebab ada yang tak wakaf juga. Jadi bermula pada malam ni, asalkan mim yang ada ekor ni, ya, kita berhenti untuk kita sempurnakan tam, insyaAllah. Okey. Sebab saya kalau nak huraikan makna tam ini dari segi makna lafaz kita pun tak sampai maksud juga. Sebab kita belum lagi menguasai bahasa dan memahami makna. Termasuknya saya juga tak sampai ke tahap itu. Orang Arab tak apalah. Dia ilmu nahunya dah ada dalam kepalanya. Makna ayat pun dia dah hafal dah sekali dengan tafsir. Mereka itu tak apalah, boleh menguasai dari segi makna semua. Tapi kita yang awam ni, kita ambillah tanda-tanda ini. Sebab ulama dah bantu kita, dah usaha nak memudahkan dalam bab waqaf ibtidah ini, insyaAllah. Okey, yang kedua, waqaf kafi. Minggu lepas kita dah baca ni. Memadai. Waqaf kafi memadai. Okey, jadi memberhentikan bacaan pada rangkaian kata yang sempurna lafaz tetapi tergantung maknanya dengan lafaz yang berikutnya. Yang tam dah sempurna, lafaz dan makna berhenti cukup, habis. Dan bacaan berikutnya dah tak ada kaitan sangat dari segi lafaz dan makna. Kafi pula sempurna lafaz tapi makna dia ada kaitan dengan ayat berikutnya. Diberi tanda waqaf qili ataupun qila di sini, sila qila, qaf lam ya ni, ya alif ataupun alif maqsurah ni, bererti berhenti lebih utama daripada terus dan memulakan bacaan selepas waktu waqaf tersebut. Ayat qila ataupun tanda qila ini antara contoh waqaf kafi, bukan semua. Ada juga yang tak ada tanda qila pun, yang hujung ayat kadang-kadang waqaf kafi juga. Nah, ini tak boleh bantulah. Saya pun tak tahu macam mana nak sampaikan semua dalam ayat dalam Al-Quran sebanyak-banyak ayat beribu-ribu ayat itu berapa ribu ayat yang bahagian kafinya tamnya tidak, kita tak sampai tahap tu. Yang pentingnya kita ikutlah sunnah Nabi SAW. Mana-mana ayat yang di hujung ayat, di hujung-hujung maknanya ada nombor 1, 2, 3, kita berhenti dapat pahala. Dan mana-mana ayat yang ada tanda qila ni ataupun qili, kita berhenti, lebih baik daripada kita sambung. Nah, kita ambil tahap tu dulu. Jadi yang bertanda-tanda ni bolehlah selamatkan kita. Selamatkan kita dan membantu kita. Jadi kepada siapa-siapa yang jumpa tanda qila ataupun qili ni, sambung juga rugi. Sebab ulama dah memberi tanda waqaf ini membantu supaya kita rehatkan nafas kita, ambil nafas baru supaya bacaan kita lebih mantap, lebih tertib, lebih sempurna nafas dengan nafas yang panjang, yang nafas baru itu. Sebab ada antara kita yang sambung juga walaupun ada tanda qila ini. Padahal qila ini waqaf tu lebih utama. Okey. Contohnya, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Di sini patutnya ada tanda qila, berhentilah. Wallahu alimun hakim. Walaupun sambung tu boleh, tapi berhenti lebih aula. Lebih sedap tu Ya, lebih selamat dan lebih sedap, lebih sempurna dari segi makna. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayati. ayati. Sambung wallahu alimun hakim. Yes. So. Okey. Waqaf kafi. Dan bukan jangan kita faham asalkan waqaf kafi ini berlaku pada qila saja, tidak.
Dia berlaku pada tempat-tempat yang lain. InsyaAllah mungkin kalaulah Allah beri lagi kemudahan untuk kita faham lebih lanjut lagi, kita akan kenal banyak lagi waqaf kafi di dalam bacaan kita, insyaAllah. Tapi ini antara sebahagian contoh waqaf kafi ya. Okey, yang ketiga terus kita masuk waqaf hasan. Hasan ini baik. Waqaf yang baik, baik berhenti. Memberhentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna maknanya pada dirinya, tetapi masih tergantung dengan kata berikutnya. Ini diberi tanda waqaf sila ataupun sili, iaitu dengan meneruskan bacaan lebih baik. Berhenti pun boleh, tetapi kalau kita ada nafas, kita sambung lebih baik daripada kita berhenti. Sebab apa? Dia ada kaitan dari segi maknanya dan juga dari segi lafaznya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sebagai contoh, ada tanda sila di sini. Wa huwal azizul hakim. Jadi kalau ada nafas kita, sambungkan. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Waqaf hasan. Waqaf yang baik. Maknanya kalau berhenti boleh, sambung lebih baik. Dan sama juga, bukan semua sila ini hanya waqaf hasan. Waqaf hasan juga berlaku pada akhir ayat dan berlaku juga pada tengah-tengah bacaan selain daripada tanda sila ini. Itu kembali kepada kemahiran. Tadilah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada qari'ah, di mana dia faham, di mana dia boleh memahami, menghayati tadabbur. Bila dia berhenti dengan fahaman dia, dengan menghayati makna tadi, sempurnalah waqaf dia, cara dia berhenti, sempurnalah cara dia ibtidak balik. Itu kelebihan yang Allah bagi, tak sama kepada semua hamba-Nya yang membaca Al-Quran. Walaupun kita usaha sahaja insya-Allah. Okey, yang keempat, waqfun qabih, waqaf mamnu', berhenti yang buruk, berhenti yang tak sempurna. Memberhentikan bacaan pada rangkai kata yang tidak sempurna maknanya kerana makna dan lafaz masih tergantung dengan kata yang berikutnya. Okey, ada sebahagian Quran ada lagi tanda la, Cetakan yang terbaru masjid Mushaf Haramain, Mushaf Madinah tu dah tak ada la. Dah ada ilghaqkan la dah. Dah tak ada tanda la. Jadi sebahagian Quran yang masih ada tanda la ini sangat-sangat membantu, sebab bila tak ada tanda la ini, janganlah kita berhenti. Okey, tidak elok berhenti bacaan kecuali kerana terpaksa dan kehabisan nafas dan seumpamanya macam ittirari tadi, tapi eloknya kita patah balik. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Okey, jadi kalau tengok dalam apps Quran ini, mushaf ini masih ada lagi tanda la, dan mungkin sebahagian mushaf yang baru, cetakan yang terbaru, bila tak ada la ini, maknanya kita kembali kepada waqaf ittirari tadilah, waqaf terpaksa, dan kita raikan cara yang paling selamat kita patah baliklah daripada kita teruskan kan. Okey, jadi kalau Quran yang masih ada la, tanda la tu tidak, la tu jangan, maka kita jangan berhenti. Okey, dalam contoh ini macam mana kita nak elakkan? Inilah kita nak kena tahu cara dia. Bila ada la dalam ayat yang kita sedang baca dan tanda-tanda lain tak ada, jangan kita baca dan beranikan diri sampai nafas kita ujung-ujung, lepas tu jumpa pula dengan la. Itu dah kritikal dah tu. Eloknya kita berhenti sebelum la itu. Kita dah plan siap-siap. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Baqarah. Cuba kita tatbikkan di sini. Wa basyiril ladzina amanu. Kita ambil daripada kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Muka berapa, Kak? Muka surat 5 ayat 25. Atas sekali. Okey, contohnya kalau kita bacalah.
Tapi di sini dia ada sili, ada tanda sila. Kalau sila tu kita sambung lah. Contohnya kita baca nafas panjang. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا. Okey, di sini ada tanda la kan? Okey, kalau katalah nafas kita tak sampai di situ. Kullama ruziqu minha min thamarah. Tak ada, saya tak ada. Ada tanda la tak? Tak ada. Ini maknanya Haji Din bawa beli Quran ini. Betul. Quran terbaru, memang cetakan terbaru dibuang semula, bukan dihazaf. Sayang. La sangat membantu. Rizqa tu sepatutnya ada la di situ. Dalam apps Quran lama tak ada. Saya ada. Saya punya ada apa tau untuk Quran lain ada tak la? Quran lain nanti tengok Siapa yang dah buka Quran tu ada la tak? Ada. Ada. Saya ada lama pun saya ada. Saya punya tak ada. Okey, Haji dia buka semua Quran yang ada di rumah. Ada 2 je. Cuma apa yang Haji Rashid banyak pasal dia guru ngaji kan. Jangan kacau dia tak buka lagi kamera tu. Okey. Ada tak? Lama pun tak ada juga. Tak ada. Mungkin Pak Jidin saya tak boleh kata apalah kalau semua Quran dah tak ada. Tak ada. Tapi tak apa, yang lain ada, saya pun ada. Okey, katalah Haji anggapkan rizqa tu ada la di situ. Jadi bila kita baca Quran yang ada tanda la, jangan kita lajakkan bacaan sampai kehabisan nafas, barulah kita nak tengok ada la lah. Bila ada la dah habis dah. Kan? Di situlah kita boleh berhenti sebelum ataupun kita belajak satu perkataan. Macam dalam ni lebih baik kita lajak satu perkataan. Kullama ruziqu min thamaratir rizqan qalu. Patah balik ambil. Qalu hadha alladhi ruziqana min qabl. Qalu hadha alladhi ruziqana min qabl. Yang itu apa tu? Yang itu tadi. Okey, jadi tanda la sama ada kita berhenti 1-2 perkataan sebelumnya ataupun kita lajak 1-2 perkataan selepasnya untuk elakkan daripada kita terberhenti pada kalimah yang ada tanda la. Maknanya tanda la ini termasuk dalam waqaf qabih. Saya punya waqaf hasan ada. Waqaf hasan. Okey, kalau Quran dah tanda ada hasan kafi itu lagi selamat, lagi mudah kan? Okey, jelas insya-Allah dalam bab waqaf qabih. Sebab waqaf qabih ini bahaya sangat, kadang-kadang dia boleh membuat merosakkan makna ayat itu, jadi tak cantik untuk kita sengajakan ataupun kadang-kadang kita terpaksa bertirari disebabkan kita tak rancang macam mana kita nak guna nafas kita dalam ayat yang adanya la. Jadi insya-Allah setiap pembaca qari'ah bila kita baca, mata kita nantilah insya-Allah bila kita tak ambil kira dah ikhfa-nya, idghamnya, mata kita bila nak baca ayat kita dah teropong secara keseluruhan dalam ayat tu ada apa? Ada mim ke, ada la ke, qila ke, sila ke, jim ke, kita boleh tengok sekaligus kita tengok, lepas tu kita boleh plan dah kita nak wakaf di mana, kita nak patah balik di mana. Itu insya-Allah bila kita dah sampai marhalah satu tahap yang kita menguasai bab wakaf ibtida. Insya-Allah tuan-tuan mampu, bukan tak mampu. InsyaAllah. Okey, habis. Surat yang sama juga ada wakaf tam kan? Wakaf tam. Okey, jadi bagi hadza masalah stop. Ya, betul. Ada mim kecil. Mim kecil wakaf lazim. Okey. Ada setengah Quran dia tulis tam, ada setengah Quran dia tak tulis tam, cuma mim mati atau mim kecil. Cuma bezanya kalau mim yang ada kaki tu untuk iqlab, mim yang ada ekor ni istilah mudah lah kan. Mim yang kecil ni, ini untuk kita wakaf. Saya selalu boleh kita highlightkan tak dalam Quran ni, yang mim ni semua ni, boleh tak? Kita taruh marker highlight, boleh tak?
Quran kita sendiri, kalau nawa itu kita belajar, bolehlah. Kalau boleh, yang boleh padam. Jangan kita conteng yang terus. Maka ni Tapi highlight marker, highlight. Boleh ya, yang ada warna tu kan. Ya, ya. Takut nanti kita ada juga yang tak membolehkan sebab dia kata kehormatan Al-Quran itu bila diconteng-conteng macam-macam contengnya kan. Jadi kalau dah jadi hobi contengnya kadang-kadang sementara tu kita boleh tertulis benda-benda yang luar daripada Al-Quran, tak eloklah. Tapi kalau nawaitu kita belajar, insya-Allah. Tapi saya tandakan dengan pensil, saya pusing taruh ulat. Boleh. Saya pun ada tanda juga, insya-Allah. Tapi jangan kita banyak sangat semua nak tanda belaka. Eloknya kita ada satu buku untuk kita tanda-tanda mulahazat, kata perkara-perkara yang ada kaitan dengan ilmu Al-Quran, insya-Allah. Terima kasih dah. Sama-sama. Okey. Kita tambah lagi waqfun jaizun. Yang kelima waqfun jaizun, kita habiskan, ada sikit lagi. Waqfun jaiz, harus berhenti. Harus kita berhenti yang ada tanda jim iaitu memberhentikan bacaan pada rangkai kata yang tidak sampai merosakkan makna. Ia diberi tanda waqaf jim, jawaz. Berhenti memulakan bacaan selepas dan tanda waqaf tersebut. Ada tanda jim ini nak berhenti boleh, nak sambung boleh. Jadi itu yang saya sebut 50-50 lah. Jawazut tarafain dia panggil, dua-dua boleh, nak berhenti pun boleh, selamat, sambung pun selamat juga, insya-Allah. Okey, ini tak ada masalah dari segi tanda, insya-Allah jim tu banyak dalam Al-Quran. Kesimpulannya kalau ada tanda-tanda tadi, jim, sila, qila, berhentilah semua. Itu paling selamatlah bagi nafas kita yang tak panjang ni. Okey, yang terakhirnya di dalam kitab ini ataupun di dalam ringkasan ini, waqf ta'anuq, berhenti yang berikat. Berikat. Ataupun dinamakan waqaf muraqabah. Pemerhatian antara dua tanda bintang ataupun tiga titik di dalam Al-Quran tu kan. Ya. 3 titik tu. Ada pada awal surah Baqarah ayat yang kedua, kalau kita tengok kita berhenti salah satu. Kita berhenti salah satu antara dua tanda ini. Tak boleh kita berhenti kedua-duanya. Dan ada pernah ditanya, kalau sambung boleh tak? Boleh sambung, tapi kalau dah ada tanda berhenti, berhentilah. Kecuali kalau ayat tu pendek sangat, boleh dia sambung untuk selamatkan nafas kita. Kalau ayat tu panjang, eloknya kita berhenti salah satu. Kenapa nak berhenti salah satu? Tak boleh berhenti dua-dua. Sebab kalau kita berhenti kedua-duanya, dia akan berubah makna. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sama ada nak berhenti la raib ataupun fi. Berhenti salah satu. Jadi kalau kita berhenti kedua-duanya, dia akan jadi makna macam ni. Dzalikal kitabu la raib. Demikian kitab la raib, tiada syak dalamnya. Tiada syak Dzalikal kitabu la raib. Demikian kitab itu tiada syak. Dah sempurna di situ. Kalau kita sebut fi, padanya ataupun dalamnya, pada Al-Quran ataupun pada kitab itu. Jadi di sini dia akan mengelirukan makna hudal lil muttaqin pula. Hudal lil muttaqin, apa yang nak jadikan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dah tak ada dah isyarat ataupun kata yang nak rujukkan kepada kitab tadi, kepada Al-Quran tadi. Kalau kita berhenti salah satu, talikal kitabu la raiba fi, demikian kitab itu yang dimaksudkan Al-Quran, la raib, tiada syak. Maknanya kitab dah ada, Al-Quran dah ada. Fihi hudal lil muttaqin, padanya, pada kitab itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di situlah maknanya kalau kita berhenti kedua-duanya, dia akan tak membantu ayat hudal lil muttaqin itu untuk nak menjelaskan petunjuk itu datangnya dari mana untuk orang-orang yang bertakwa. Itulah lebih kurang yang kita boleh faham bab waqaf ta'anuq ini, insya-Allah. Dan demikian juga ayat-ayat yang lain yang ada dua tanda titik tiga ni, kalau kita berhenti pada kedua-duanya, dia akan merosakkan makna tadilah. Dia akan mengurangkan sempurna makna ayat tadi. Jadi ikutlah panduan ini. Kalau ada dua tanda ini, berhenti salah satu lebih sempurna. Alhamdulillah.
Kita kalau berhenti kat fi, terus sambung mudah Ustaz. Ya, betul. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Okey. Okey. Habis insya-Allah minggu depan kelas terakhir kita, insya-Allah kita pergi kepada tambihat. Saya akan kumpulkanlah tanda-tanda ayat-ayat, kalimah-kalimah yang boleh membantu sekurang-kurangnya kita tak melakukan waqaf ibtida yang boleh merosakkan makna kita, merosakkan makna bacaan yang kita sedang baca tu, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, sebelum kita masuk nak habiskan surah Al-Insan, ada apa-apa nak ditambah, dipersilakan, ataupun nak bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya. Assalamualaikum. Ustaz boleh tak jelaskan sedikit makna perkataan yang berhenti pada rangkai kata yang sempurna lafaznya tetapi tergantung maknanya. Boleh tak Ustaz jelaskan sedikit macam mana fahaman nak difahamkan tu? Contohnya contoh. Okey, sekejap saya nak buka Quran. Saya dah buka surah Al-Insan yang kita nak baca tadi. Okey, macam mana soalan tadi? Kejap. Itu dalam wakaf apa tadi? Kili dengan sili. Kili dan sili. Okey. Ya. Contohnya yang kili. Qili kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Cuba kita buka Quran, kita cari mana contoh yang lain selain pada ayat ni. Cuba Hajah buka mana-mana bagi contoh yang ada qili. Qili Qili pun qila, ada baca qila, sila. Tak apalah mana-mananya asalkan kita kenal. Okey Ustaz, saya jumpa satu qili nak baca satu ayat ke saya ambil yang tak bagi nama ayat pun nombor ayat tu nombor muka surat. Okey, nombor ayat ni muka surat muka surat 6 surat 16 ke? Muka surat 17. Muka surat 17 surah Al-Baqarah ayat yang ke 109. Okey. Tu tak Ustaz. Okey. Okey. Okey, kan ada kili kat surah. Okey. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ada tanda qili kan ataupun qila kan. Okey, di sini waqaf lebih aula dari kita sambung. Kenapa? Sebab sampai di situ pun makna dia dah sempurna. Jadi yang sempurna lafaz okey. Makna dia sempurna dan lafaznya dari segi kedudukan nahwu saraf ayat baru pun dikira sempurna juga. Contohnya macam mana? Makna ayat ini manansakh min ayatin aw nunsiha aw na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kalau sampai situ kita dah tahu dah cerita di sini berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran ada yang diturunkan dan dinasahkan. Bila nasakh, Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti ayat yang nasikh itu. Jadi maknanya sampai au mithliha ataupun ayat gantikan dengan ayat yang sama, sampai situ dah sempurna. Kita dah faham dah makna dia dan juga lafaznya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia dah masukkan dari segi dia dah masuk ayat baru. Ayat baru, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in, bukankah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mampu berkuasa atas setiap perkara, setiap sesuatu di sini. Maknanya kalau kita nak gabungkan dua cerita. Cerita bab nasakh dan cerita nak menceritakan ayat yang Allah SWT berkuasa atas untuk nak nasahkan ayat ke ataupun nak menggantikannya. Itu makna dia. Maknanya wakaf itu lebih aula. Tapi kalau kita sambung, makna dia pun ayat itu pun masih lagi ada kaitan dengan kuasanya Allah dengan bab nak ganti ayat tadi ataupun nak nasakh ayat tadi.
Itu dia lebih kepada makna, kita nak kena faham makna dia, nak kena faham dari segi ayat baru ke, jumlah baru ke. Itu maknanya pergi kepada penguasaan yang lebih lagi lah. Adapun bab sili, kalau kita tengok dalam contoh ni, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dari segi makna wa huwal azizul hakim, ini lebih rapat kalau kita sambung. Untuk nak menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijak dan Maha Perkasa di sini, untuk nak menciptakan langit dan bumi, dan nak menceritakan di sini bahawasanya segala makhluk yang ada di langit dan bumi ini mentasbihkan Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Maknanya di sini ada kaitan rapat. Kalau kita wasal itu maknanya lebih sempurna. Dan dari segi lafaznya, itulah dah tentunya lafaz itu lebih baik kalau kita wasal. Walaupun berhenti pun dah memberi makna yang memahami, kita boleh faham. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai situ pun kita dah faham. Tapi kalau kita sambung dengan Huwal Azizul Hakim, maknanya lagi cantik. Jadi bermakna antara dua ayat itu dia ada berkaitan, Ustaz. Ceritanya tu berkaitan. Betul. Dan kalau kita berhenti pada yang pertama tu, maknanya sempurna lah. Cerita tu sempurna. Lebih jelas daripada kita sambung. Sambung tu kita nak kena faham lagi kenapa kita sambung tu. Apa kaitan sambungan itu dengan ayat yang kita berhenti tu. Okey, jelas. Kalau yang kedua ni, kalau kita tak sambung pun dah faham, tapi kalau kita sambung lagi kita faham. Okey. Saya tambah satu contoh lagi untuk nak mungkin lebih jelas. Untuk nak menjadikan dua contoh, dua sili dan qili ni lagi jelas. Contohnya pada waqaf hasan, kalau kita berhenti, dia dah cantik. Contohnya ayat pertama surah, ayat kedua surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita berhenti, Alhamdulillah, boleh tak? Boleh. Alhamdulillah tu sempurna. Tapi kalau kita nak sebut Rabbil Alamin, tiba-tiba Rabbil Alamin. Apa Tuhan Rabbil Alamin sekalian alam? Tuhan sekalian alam tiba-tiba. Kan? Dia tak jadi. Mesti nak kena cantumkan. Jadi kena sambung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, barulah sempurna ayat tanpa kita wakaf. Kalau terberhenti tu walaupun sempurna, tapi kalau kita sambung itu lebih baik. Yes. Maknanya kena faham bahasa Arab lah, Ustaz. Itu yang saya dah mulakan daripada minggu lepas lagi. Memang tak boleh kata apalah. Bab wakaf ibtidah ni hanya satu je lah. Kalau kita nak selamat, nanti minggu depan kita akan bagi pentambihat, peringatan kepada kita semua. Seeloknya jangan kita lakukan ini, seeloknya kita buat yang ini. Mungkin kita buat kesimpulan minggu depan. InsyaAllah para hadirin muslimin muslimat, mungkin kita senyum sikit lah. Malam ni semua berkeruk belaka, macam tak faham, minta maaf lah. Memang susah nak, saya pun nak ringkaskan lagi pun saya sendiri pun tak mampu. Jadi mungkin bila kita buat kesimpulan minggu depan, insya-Allah akan datang, kita akan adakan satu keseluruhan kesimpulannya. Ya, eloknya kita buat macam ni. Paling selamatnya jangan buat macam ni. Mungkin kita akan faham sedikit lah bab wakaf ibtidah ni, insya-Allah. Okay, terima kasih Ustaz. Okey, malam ni kita nak habiskan ayat surah Al-Insan yang kita dah mula. Kita bagi ruang dan juga peluang kepada qari-qariah kita pula untuk ambil bahagian, ya. Okey, last kali kita sampai surah mana? Ada sampai ayat apa? Muka surat berapa, Ustaz? Surah Al-Insan. Kita belum habis lagi kan? Muka surat 580. 580. 580. Ya, sekarang ayat 26, Ustaz. Kalau betul lah, kalau tak sambung ayat 26. Okey, kita habiskan insya-Allah. Ada masa kita habiskan, ringkaskan. Okey, siapa nak ambil bahagian ayat yang ke-26? Jadi tugas pembacanya baca ayat dan juga keluarkan hukum-hukum yang ada yang kita dah belajar bersama, insya-Allah. Okey, tafadhal. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan. Okey, siapa nak ambil ayat yang 26 ni? Okey, tak ada siapa, saya ambil lah.
Minasyaitanirrajim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Okey, tolong semakkan. Manalah tahu saya tertinggal juga. Wa minal lail, kalau berhenti ini akan jadi mad tin. Mad tin boleh baca 246. Fasjud lahu, fasjud qalqalah sughra sebab huruf qalqalah ini di tengah-tengah bacaan. Lahu wasabbih. Lahu di sini mad silah qasirah sebab apa? Hu di sini adanya huruf mad dan selepas huruf mad ini tak ada hamzah maka jadi mad silah qasirah, baca 2 harakat. Okey, wasabbihhu di sini tak ada mad silah qasirah sebab tak ada huruf mad tak ada. Lailan ni kalau berhenti dia akan jadi mad iwad. Lailan 2 harakat. Lepas tu lailan tawi tanwin bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa haqiqi dengan 2 harakat. Tawi mad asli 2 harakat. La mad iwad 2 harakat. Okey. Wa minal mad alif lam qamari, alif lam syamsi saya jarang sebut hukum itu. Dia Lailan. Ada. Bukan lai itu tak ada Ustaz. Sama juga. Saya mazhab saya lah, mazhab Hanafi. Saya tak sebut bacaan lin. Sebab bacaan lin macam mana pun kita akan baca lin juga. Dia tak boleh jadi taklin. Dan juga mad alif lam qamari dengan alif lam syamsi ikut mazhab saya. Maksudnya saya belajarlah. Kita tak perlu sebut selagi mana kita tak mulakan dengan perkataan itu. Okey. Kalau kita mulakan dengan allazi khalaqas sama, allazina, bila kita mula baru kita sebutnya, lam itu dibacakan dengan idgham ataupun dengan izhar. Tapi tak apa, tuan-tuan dah belajar sebut itu, dipersilakan. Okey. Ayat 27, silakan. Siapa? Saya cuba Ustaz. Okey, silakan saya baca. Ya. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Okey. Inna tu wajibuna. Dibaca dengung 2 harakat. Haula ini mad wajib. Mad wajib. Dibaca dengan 4 atau 5. Haula juga mad wajib. Dibaca 4 atau 5 harakat. Yuhibbu, bu tu mad asli dibaca 2 harakat. Okey, sampai situ sekejap. Haula okey semua, yang lain okey semua? Okey, setuju? Tak setuju? Yang mana? Haul. Ha'u tu kenapa? Sebetulnya di dalam 2 kalimah Ustaz. Okey. Dia jadi majaz. Sanda seruan tu. Okey, alhamdulillah. Okey, ini antara yang perlu kita ambil perhatian. Kalau kita tengok dari segi tulisan, dia seolah-olahnya satu perkataan. Hamzah dengan huruf mat kan? Huruf mat dengan hamzah. Tapi hakikatnya macam Tuan Haji Abdul Rashid kata suruan. Ha tu suruan, ha tu tambih. Dan ula itu perkataan yang berasingan. Tapi dituliskan begini dalam perkataan yang seolah-olah satu perkataan. Jadi ini antara kalimah yang perlu kita kenal gitu sajalah. Dia datang tulisannya macam satu perkataan tetapi 2 perkataan. Macam ya ayyuha pun sama, dia ada alif kecil kan. Jadi patutnya kalau kita nak pisahkan ya wahai, ayyuha pun itu perkataan yang berikutnya. Jadi di haula ni, ha ni memang mak jaiz munfasil. Okey, apa yang perlu kita ditekankan di sini, dalam perkataan begini dalam Al-Quran banyak sangat. Bila kita baca, kita bertemu dalam bacaan kita, hati-hati. Jangan kita lepaskan nafas pada ha lebih yang mananya hukumnya mak jaiz saja. Bila ada hujung-hujung nafas baru kita nak bagi kepada mak wajib la.
Padahal jaiz dengan wajib mana lebih kuat? Wajib lagi kuat. Wajib. Jadi di sini kalau nak ikut susunannya, biar mat jaiz ha itu 4, biar mat wajib itu 5 kalau mampu nafas lah. Untuk kita nak bagi wajib tu lebih kuat. Jadi ha tu jangan lepas habis nafas kita baru nak sebut la. Ha ulai yuhibbu, bagi nampak bezanya. Ha lagi pendek banding dengan la sebab ha itu mat jaiz, la itu mat wajib. Okey, teruskan. Jadi Ustaz, jadi ha ula tu ismat jaiz munfasil lah. Ya, betul. Ha ula, ha ya, itu mat jaiz munfasilnya. Ya, betul. Jadi la tu betul lah kan? Betul. La tu mat wajib muttasil ya, okey. Okey, yuhibbu, bu tu mat asli, 2 harakat. A 2 harakat mat asli. Wayadharu juga ru di situ pun mat asli 2 harakat. Wara'a tu mat jaiz munfasil. mat jaiz munfasil. Sorry, mat wajib mutasil. Okey. Mat wajib Ustaz mat wajib ya, mutasil. Betul. Mat wajib. Hum yaw, mim mati berjumpa dengan ya, izhar syafawi. Kalau berhenti ma tu jadi mat badal. Mat badal? Mat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan mat badal, mat iwad. Okay. Sebaik jumpa. Okey. Lepas tu tanwin berjumpa dengan sa, ikhfa syafawi. Dimasukkan ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki. Dimasukkan bunyi nun tu ke dalam huruf sa. Disembunyikan. Disembunyikan kepada huruf sa. Dan dengung 2 harakat. Ki juga mat asli 2 harakat. La mat iwad. Okey, alhamdulillah. Selesai. Okey, sempurna semua disebutkan. Okey, ayat 28 sama-sama. Alhamdulillah. Ayat 28 silakan. Boleh kita habiskan insya-Allah malam ni. Sikit lagi. Muslimah dah mula, muslimin tunggu dulu. Sebenarnya yang selalu baca tu memang dah ready je, cuma nak bagi peluang kepada yang lain. Tak apa, okey, Encik Taib silakan. Okey. Ini lagi Superman ni. Superman. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa iza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Okey. Nahnu ta'adda khalaq qalqala sugra na mat asli hum wa syaddad itu izhar syafawi. Okey. Wa syaddad itu qalqala sugra. Na itu mat jaiz munfasil 4 atau 5. Asrahum kalau continue kira izhar syafawi pasal mim mati jumpa waw. Ini wakaf apa? Ini kalau wakaf belajar. Hati ni. Tam ke Hasan ke Qabih ke Qabih ke Hasan. Masya-Allah. Okey. Tapi Ustaz, kenapa dipanggil wakaf Hasan dan kita kalau sambung lebih baik Ustaz? Sorry. Kalau dia cakap wakaf Hasan macam kalau berhenti lebih baik kan. Tapi kalau salih patut kalau kita baca terus lagi baik daripada kita berhenti kan. Dia ada lebih baik. Hasan tu baik. Dan kafi itu lebih baik sebenarnya istilahnya. Tapi maknanya dia nak sebut wasal tu lebih baik.
Kepada kafi itu jadi istilah yang sama pula kan. Jadi kita balikkan. Untuk yang kafi itu memadai, berhenti. Jadi mana yang sama dah sebenarnya. Itu daripada istilah saja dia. Pasal saya tahu wakaf berhenti, Hasan tu baik. Jadi kalau berhenti itu baik. itu bahasa Arab lah. InsyaAllah. Betul. Okey. Wa iza itu kira mad asli. Syi'na mad asli. Badalna tak ada. Ini mad jaiz munfasil 4 atau 5. Amsa mata asli. Lahum mim jumpa ta ihfa syafawi. Tak ada jelas. Tab tu kalkala sugra. Di itu mad asli. La tu mad iwad. Ada tertinggal tak? Ada yang tertinggal, Ustaz? Ada tertinggal. Mim mati dengan sa. Mim. Oh, ya. Okey. Syafawi tak ada. Itu Izhar Syafawi. Okey. Pemerhati ramai ni. Daripada saya, banyak mata lagi yang tengah tengok, banyak telinga lagi yang tengah mendengar, insya-Allah. Okey, kita ada 3 ayat lagi, insya-Allah. Silakan. Alhamdulillah, Jutahib, bagus. InsyaAllah. Okeylah. Okey. Silakan. InsyaAllah dah. Ini kalau Haji Tayyib Superman, ini apa pula ni? Ini yang terbaik ya, Batman. Haji Din yang terbaik ya. Tak ada. Haji Din danger man. Pelajar Cemerlang Sa'anafi ni. Habis. Tengok ini dah habis dah. Cepat dah 10:30 ni. Inna wajibuna. Baca dulu. Oh. Inna hadhihi tadhkiratun faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Inna wajibuna mad asli. Habis tu zihi mad sila kasirah. Tazkiratun tanwin bertemu dengan fa. Itu izhar halqi. Mana dia lagi? Dah terlepas kat mana? Oh, sya'a. Sili ataupun sila ni wakaf apa? Yang mana? Oh, ini tam. Betul. Kafi. Sorry. Kafi. Ya ke kafi, bukan qila ke kafi. Kafi. Tadi apa kafi ya? Hasan. Elok, cantik. Baik. Tak apa. And then sya ni mad jaiz mufansil. Mad apa? Mufansil. Mad jaiz mufansil. Sya'a. Tengok betul. Sya'a ni mad wajib. Sorry. Ada ni takhadha ila mad jaiz wa rabbihi. Mana mad jaiz? Mana? Jaiz. Ila mad asli. Ila rabbihi mad sila kasirah wa bi sabi ni mad asli. Sabi ni mad asli. Belakang la wa maksiat apa ni wa iwad. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Pasal dunia tengok kan. Jadi menggelepar. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah, tak ada yang tertinggal. Okey. No, Haji Las ke Haji Nordin? Okey, ada dua lagi. Ayat 30. Haji Nordin. Ini dia murid Cemerlang. Okey, ayat 30 siapa ambil? Haji Nordin. Esta, orang Esta ni. Okey, mana Haji Nordin? Ada permintaan Haji Nordin? Ada, insya-Allah. Okey. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Wa ma mad asli Ustaz.
Tasha mad wajib. Mad asli. Illa mad jaiz. Yasha mad wajib. Innallah wajibuna. Allah innallah. Alif lam jalalah. Ka mad asli. Na'ali mad asli. Man tanwin jumpa ha. Izhar hakiki. Haki mad asli. Mad iwat. Ada tertinggal tak? Ada tertinggal ada. Ayyasha. Okey, wajib beruna. Innallah. Okey, lam lafzul jalalah itu kalau kita berhenti dia jadi mad apa? Asli ya? Mana Ustaz? Ayyasha Allah. Ayyasha Allah. Mad jaiz tak? Itu wakaf jaiz. Wakaf jaiz. Mad apa? Allah. Ini belum sampai kita belum sampai ini standard lagi Ustaz. Belum sampai lagi. Terlepas. Terlepas. Fikir. Kita ada masa sikit lagi. Ada masa untuk difikirkan Allah ni mad apa? Mad ta'zim. Mad apa? Give up tak tahu. Give up. Yang lain? Boleh? Haji Rashid. Oi. Dia expert Ustaz. Dia sembunyi aja. Bukan tamar buta Ustaz. Ya, tak ada tamar butah di sini. Lafzul jalalah Allah. Mad apa? Mad tarik disukun. Mad tabriyah. Haji Syamsuddin betul, masya-Allah. Nataqa. Tabriyah kan lah Ustaz. Lah. Ini ma'arid disukun, tuan-tuan, puan-puan. Kita boleh 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Jangan pergi jauh. Saya saja sebut ta'zim tadi nak bagi fikir jauh sangat kan. Sebenarnya dekat je di hati kita. Habis lepas tu Ina kan terlepas juga Ustaz. Okey, alhamdulillah. Yang lain sebenarnya mudah-mudah je. Haji Nurdin dia nak ringkas-ringkas sebab masa pun dah lajak kan. Okey, ayat terakhir insya-Allah. Ayat terakhir. Haji Rashid Okey, penghabisan insya-Allah. Khitamu misk, penutupan yang terakhir insya-Allah. Okey, siapa? Kita nak juga peserta baru ke? Ada yang baru nak beranikan diri. Tajwid dah nak habis ni, nak khatam dah tajwid. Ismail. Haji Ismail antara pelajar yang masya-Allah. Pemalu orang dia pemalu. Haji Syarif mana Haji Syarif? Masih ada? Ada terdengar suara dia tadi. Balik. Kerja Ustaz balik. Okey, betul. Ya betul. Okey, saya cubalah Ustaz. Okey, insya-Allah silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum azaban alima. Yud itu qalqalah Ustaz. Qalqalah sugra. Okey. Yudkhilu tak ada apa-apa. May itu idgham bi gunnah. Okey. Allah. Yasha tu shim tu itu mad wajib muttasil. Alhamdulillah. Okey. Fi itu mad apa? Mat biasa apa nama? Mat biasa. Orang asli lah. Mat asli. Nak cakap dah lupa. Orang asli. Dari sampai waktu tidur ni. Dah ngantuk ni. Okey, sikit lagi. Rahmatihi itu
mat sila kasirah. Okey, tanda jim. Tapi yang wakaf tu, wakaf jim tu, itu wakaf kasam. Boleh tak? Wakaf, dia bahagian wakaf jawazut tarafain. Jawazut tarafain maknanya boleh kedua-duanya. Dia kalau hasan, dia lebih kepada wasal, lebih afdal. Tapi ini berhenti pun okey, tambah pun, sambung pun okey. Bukan jaiz lah, jaiz. Jaiz. Oh, Haji Din, terror Haji Din. Haji Din terror. Okey, sambung sikit lagi. Jaiz lah. Zo tu mat wajib. Mi tu mat wajib. Mat wajib? Mat asli ya. Mat asli. Mat asli, sorry. Aad tak ada apa-apa ya. Aad dalahum tak ada apa-apa, tak ada jenis. Lahum itu kira izhar syafawi, Ustaz. Betul, alhamdulillah. Za tu mat asli, mat asli. Bantu izhar, Ustaz. Izhar apa? Izhar syafawi. Ali ma izhar halqi je, izhar halqi. Haqiqi. Okey. Izhar apa? Izhar halqi. Sebab dia ada syafawi mi mati. Okey, terus. Okey. Ali tu mat asli. Ali itu pun sama juga. Mat asli. Iqlab. Menyebab iqlab pula. Mim kecil. Tak ada itu. Alima dia mati, Alima macam mana boleh? Alima. Itu tanda dia suruh mim tu mati tu suruh berhenti atau apa mati apa tu wakaf tam. Merampik dia. Tam tu wajib berhenti. Ini Mak Arif disuka. Okey, saya ambil sambian saya ambil bahagian ini. Alima, minta maaf Alima ini sebab kita dah masa kan, insya-Allah. Alima sebenarnya asalnya tanwin, di sini aliman. Jadi wakafnya di sini mad iwad, dua harakat ma kalau kita berhenti. Tanda mim tu kita ingat, kalau tanda mim yang ada kaki ni kan, dia ada panjang ni, maknanya ada sesuatu di sini. Bila tanda mim yang ada kaki, maknanya iqlab. Kalau tanda mim yang ekor yang tak ada kaki, maknanya itu wakaf lazim. Di sini yang ada kaki, maknanya ada iqlab. Okey, Haji Din cuba jawab. Mana iqlab? Mimah yang itu yang mana iqlab? Mana iqlabnya? Boleh sambung ini bila bacaan bersambungan ke Ali. Sambungan dengan bismillah. Bila Isma Abang Is dah jawab. Mana-mana hujung ayat, hujung surah yang ada tanda mim di sini adalah diberi tanda mim kecil ini. Sekiranya kita nak sambung dengan surah berikutnya, maka kita akan iqlabkan mim di sini. Bismillah. Imam. Yes, betul. Dia akan bertemu dengan bismillah, huruf bi betul. Bismillah. Yeah. Saya baru terpandang bismillah. Terima kasih Zat. Ini baru pengalaman kita dapat. Saya dapat. Alhamdulillah. Terima kasih Zat. Okay, alhamdulillah sama-sama. Apa selalunya kita cam dekat mim kecil tu dari iqlab kan. Jadi dah sampai penghujung ayat. Penghujung surah. Penghujung surah. Saya tak boleh jadi Ma'arif disukun enggak kan? Mana ada sukun? Kita dah selesai dari Mak Iwad. Sengaja saya korek-korek jadi orang pun tahu. Ustaz Haji Din dia dah makan ubat lebih Ustaz. Okey. Kita alhamdulillah pasal Haji Safidin nampak sebenarnya dan kami rasa yang menjawab, yang baca alhamdulillah cubaan-cubaan yang baik semua. Jadi Ustaz Saya tadi jeluk-jeluk cakap dia buat bodoh. Kesimpulannya alhamdulillah. Pertamanya terima kasih kepada yang sudi tunggu sampai habis. Dan sebenarnya penghabisan tu hadiah tu kita dapat mim mati tu, mim betul, mim kecil, ya, mim apa semua kan. Ini itu tambah lagi pengetahuan kepada yang dah tahu dan juga kepada yang baru terperasan. Alhamdulillah, simpanlah ilmu dan pengetahuan ini, maklumat ini. Mana-mana penghujung surah yang ada mim itu sebenarnya standby untuk sekiranya kita nak sambung dengan surah berikutnya dengan wasalkan akhir surah
dengan awal surah berikutnya. Kan ada dalam awal kelas tajwid waslun bainal akhir surah dengan awal surah. Inilah hukum. Alhamdulillah. Okay, untuk malam ni insya-Allah kita simpan dulu perbincangan kita dah sampai ke penghujung. Insya-Allah minggu depan insya-Allah kita buat kesimpulan untuk bab wakaf ibtida. Tuan-tuan puan-puan sabar dan juga insya-Allah insya-Allah lebih jelas untuk kita dapat baca wakaf dan ibtida dengan sempurna. Untuk malam ini subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran wa barik lana fil ayati wadh dhikril hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan minta maaf pada malam ini kita terlajak untuk kita semua insyaallah. Subhanakallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semua.